السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسانا يا رب العالمين. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah serta dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin serta inayahnya dapat kita menyambung kembali pembicaraan kita, iaitu syarah bagi kitab hadis Imam Nawawi Al-Arba'in Nawawiyah, iaitu kitab yang bernama Al-Wafi. InsyaAllah pada malam ni kita akan masuk kepada perbicaraan satu hadis yang amat penting dan menjadi asas dalam agama kita, iaitu hadis yang ketujuh. Agama adalah nasihat. Ini selalu kita dengar dan biasa kita dengarlah. Baik, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita perhatikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi ni. Daripada awal hadis yang pertama innamal a'malu binniyat sehingga hadis yang terakhir, semua hadis berkisar tentang perkara-perkara yang penting dan asas dalam kehidupan kita, yang mana perlu kita jadikan dia sebagai pedoman dalam kehidupan kita, terutama dalam musim-musim panas begini lah tuan-tuan. Jadi benda ni sangat penting yang menjaga diri kita dan mengawal diri kita. Jadi kalau kita memahami, kerap membaca dan mengulangi hadis-hadis yang dapat dalam Arba'in, maka insya-Allah banyak perkara kita akan terpelihara daripadanya dan kita tidak terjebak dengan perkara-perkara tersebut. Benda yang Nabi ajar kepada kita, benda yang mudah-mudah pun kadang-kadang kita gagal amalkan lagi tuan-tuan. Belum benda-benda yang payah-payah lagi. Jadi satu cerita, saya masuk satu kedai tuan-tuan. Masuk kedai Pakistan. Setiap kali saya masuk, bukanlah kita bagus, tapi biasalah orang Islam dia akan buat apa mula-mula. Dia akan bagi salam. Bayangkan pelanggan dia ribu orang, mungkin ratus orang. Dia kata susah dia nak dengar orang bagi salam. Sedangkan dia seorang Muslim yang ada kat kaunter tu nak tunggu orang masuk bagi salam je. Kita pergi kedai makan, kita tak bagi salam kebanyakan. Kebanyakan kita masuk kedai, kita tak bagi salam. Dan Nabi kata apa? Afhishus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Orang Islam, dia punya minimum pengenalan dia ialah dia akan bagi salam. Dan ke mana orang Islam pergi, perut dia tak akan lapar. Sebab memang konsep Nabi ajarkan kepada kita, bagi makan. Tak ada makan, kita kongsi makan. Hatta kalau sikit, kita kongsi sama-sama sikit. Seperti mana berlaku ke atas Nabi dan para sahabat. Ini benda asas yang selalu kita kena praktikkan. Selain daripada benda besar yang tak dapat tidak, kita kena praktikkan juga. Tapi benda mudah kalau kita tak dapat praktikkan, apatah lagi benda yang besar. Integriti dan sebagainya, itu benda besar tuan-tuan. Benda yang besar. Yang praktikal dalam kehidupan kita, benda kecil-kecil je. Yang kebanyakan kita, mungkin gagal. Saya serta saya lah mudah-mudah tuan-tuan. Dia pergi kata kat tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan ikut lagi baik daripada saya. Jadi lagu tu. Dan benda ni pun mudah juga. Kita kena tengok apa yang dimaksud dengan Nabi SAW dengan nasihat. Kita boleh kata nasihat, aku nak nasihat dia ni. Tapi riau tengah orang ramai. Sebarkan keburukan dia. Adakah kita nasihat dia? Kita kalau salah bagi nasihat, salah menyampaikan kebaikan, kita bukan menasihati orang, tapi kita membangkitkan kemarahan dan dendam orang terhadap kita. Ini betul tak? Bukan orang lain. Kadang-kadang anak kita sendiri. Kita pukul depan orang ramai. Kita jentik telinga depan orang ramai. Dia akan hilang hormat. Lama kelamaan dia boleh hilang hormat pada kita. Sebab kita tidak bagi hak dia. Seorang anak dia ada hak dia.
Seorang ayah dia ada hak dia. Seorang jiran dia ada hak dia. Semua orang ada hak terhadap kita dan kita juga mempunyai hak ke atas orang lain. Jadi baik, kita lihat apa yang Nabi kata dalam hadis yang ketujuh ini. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Abi Ruqiyyah Tamim bin Uwais ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Jadi apa maksud dia? Apa makna dia? Tajuk tu kita fahamlah, agama adalah nasihat. Baik, daripada Abu Ruqiyyah Tamim bin Aus bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama maksudnya tiang agama. Agama di sini maksudnya tiang agama, lagi dia akan jelaskan kepada kita. An-nasihah, soalah agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, yakni para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, untuk siapa? Kita mungkin tak faham lah nasihat ni bagi siapa ni ke depan. Tak, apa yang disebut oleh Nabi SAW mungkin kita rasa janggal sikit lah. Mungkin sebab benda ni tidak dipraktikkan dalam penggunaan kita lah. Bahasa Arab ni dia ada penggunaan khusus, gaya dan cara dia tersendiri lah. Jadi sahabat tanya kepada Nabi SAW, untuk siapa nasihat ini? Jadi Nabi SAW berkata, qala lillahi, untuk Allah Ta'ala, kitabnya, yakni untuk kitabnya, rasulnya, yakni untuk rasulnya, dan bagi para imam-imam. Sini bukan imam sembahyang, tuan-tuan, pemimpin-pemimpin. A'immah diterjemahkan sebagai kepimpinan ataupun pemerintahan. A'immah maksudnya pemerintahan, yakni pemerintah-pemerintah. Jadi nasihat untuk pemerintah-pemerintah dan seterusnya untuk seluruh muslimin. Jadi baik. Perawi hadis ni nama dia Abi Ruqiyyah. Sebab apa dinamakan Abi Ruqiyyah? Kita pun sepatutnya ikut sunnah ni lah. Sunnah apa dia? Sunnah letak nama Abu ataupun Abi ni. Abu ni dia panggil kunyah. Kunyah, laqab dan kunyah. Orang Arab dia ada dua nama timbangan. Jadi kunyah ni afdal ataupun baik kita letakkan bagi orang, setiap orang. Lebih-lebih lagi orang yang mempunyai kelebihan. Jadi dibagikan kepada dia Tamim, nama dia Tamimi ni, dipanggil Abu Ruqiyyah. Kenapa? Sebab dia ada anak seorang, anak perempuan, Ruqiyyah. Jadi dia diberikan gelaran bapa kepada Ruqiyyah. Yang ni adat orang Arab. Kadang-kadang kunyah ni orang, anak kita dinisbahkan kepada kita. Anak bapa kepada Ruqiyyah. Tapi ada kala apa dia? Haiwan, tuan-tuan. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah tu nama timbangan dia Abu Hurairah, bapa kucing. Kita panggil bapa kucing orang Melayu melompat lah. Mana boleh panggil bapa kucing kat orang. Tapi orang Arab ni dia kebanggaan sebab dia yang panggil itu pula Nabi. Menunjukkan sifat santun dia kepada haiwan. Baik, yang tu yang pertama. Kita kena kenal rawi, sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Hadis ni panjang lah. Tapi dibuangkan, dihazafkan, tak dikerak semua rantaian perawi dia, tinggal sahabat saja. Yang tu memang kaedah dia dalam kitab Arba'in ni. Jadi Abu Ruqiyyah, sahabat dia Tamim bin Uwais ad-Dari. Tamim bin Dari ni dia meriwayatkan beberapa hadis. Dia ada meriwayatkan beberapa hadis, iaitu disebutkan oleh ulama ada 18 hadis diriwayatkan oleh para muhaddisin atau para rawi, meriwayatkan daripada dia ada 18 hadis. Tapi satu ya kitab dia, hadis dia disebut dalam satu ya kitab hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, iaitu hadis ni ya. Tamim ad-Dari ni dia asal orang Nasrani. Asal Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Dan dia satu nama yang masyhur sebenarnya, tuan-tuan. Saya rasa dalam ni mungkin akan diceritakan, saya tak ingat. Mungkin ada hadis dia yang lain ataupun satu hadis ni saja. Dan hadis yang lain, satu hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan daripada Tamim ad-Dari ni, iaitu hadis tentang Dajjal. Hadis tentang Dajjal. Jadi dia pernah berjumpa dengan laki-laki di sebuah kepulauan yang disebutkan sebagai Dajjal. Hadis ni adalah dalam Sunan Abi Daud, tak silap dia. Ada hadis yang bercerita tentang tu. Jadi apa kelebihan dia tentang hadis tersebut yang dikaitkan dengan Tamim ad-Dari ni?
iaitu Nabi sendiri cerita daripada dia. Dalam periwayatan hadis, bila orang yang kedudukan dia tinggi, ambil cerita daripada orang bawah, dia panggil orang yang tinggi kedudukan dia, ambil cerita daripada orang yang bawah sedikit daripada dia. Ini Nabi sendiri pernah cerita kisah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Yang ni yang menyebabkan dia masyhur sebenarnya. Tamim Ad-Dari ni dia sangat masyhur. Sebab apa? Sebab cerita Dajjal itu tadi. Hadis dalam Sahih Muslim 2942. Tentang hadis tentang Dajjal yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Tamim Ad-Dari ni. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah tentang kisah Dajjal. Tapi di sini kita tak ceritalah tentang tu. Tapi adalah beberapa hadis dan ulama kumpulkan hadis-hadis dia ada berapa? Ada 18 hadis diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, ada 18 hadis. Cuma Imam Muslim sebut satu hadis ni saja dalam Sahih Muslim. Baik. Yang tu kelebihan dia Allah Taala bagi. Dan dia ni disebut oleh sebagian ulama dipanggil rahibu hadhil ummah. Ataupun dikatakan dia ni sebagai rahib daripada kalangan sahabat. Sebab apa? Sebab dia kuat ibadat. Dia ulang satu ayat tu waktu dia sembahyang tahajud sampai bang subuh. Dia ulang satu ayat sampai bang subuh. Dia pernah tinggal satu wirid, dia buat wirid tu, dia pernah tinggal bangun tengah malam ataupun wirid di tengah malam. Dia denda diri dia tak tidur setahun. Malam lah, bukan tak tidur terus. Jadi malam tak tidur, sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang buat dengan rasa suka tuan-tuan, bukan paksa. Kita kalau nak buat satu bangun malam setahun nak bangun malam tak tidur malam. Habis hari kita masuk hospital. Setahun tak bangun tak tidur malam. Kita setahun tak tidur malam, main bola main ambil cukup sebulan jadi. Bukannya larat benar. Kita tak mampu, tak ada semangat yang setinggi dia untuk buat perkara tersebut. Baik. Penerangan tentang hadis ni. Hadis ini secara ringkas lah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman. Bab keterangan bahawa agama adalah nasihat. Nombor hadis 55. Jadi 55 maksudnya awal hadis. Awal kitab lagi dah disebutkan tentang hadis ad-dinu an-nasihah ni. Imam Nawawi berkata tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari daripada Rasulullah SAW yang terdapat dalam Sahih Bukhari, begitu juga dalam Sahih Muslim, melainkan hadis ni. Hadis ni sahaja. Maksudnya hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang hadis daripada Tamim bin Aus Ad-Dari ni, iaitu hadis ad-dinu an-nasihah. Dua patah perkataan ya tuan-tuan. Ad-dinu an-nasihah. Cuma yang lain tu persoalan daripada sahabat. Qulna liman ya Rasulullah. Kemudian Nabi kata lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Baik. Seterusnya kepentingan hadis ini. Kepentingan hadis ini. Apa kepentingan hadis ini? Disebutkan di sini oleh Syekh Mustafa Bura, serta kitab ni dikarang oleh dua orang ulama. Satu Syekh Mustafa Bura, yang kedua Dr. Mahyudin Mistu. Dua orang ulama. Mereka ni lebih kurang sebaya lah. Seorang telah meninggal dunia dan seorang lagi ada tak siap-siap. Baik, hadis ini dikategorikan sebagai jawami'ul kalim. Apa makna jawami'ul kalim? Nabi kata aku ni dikurniakan jawami'ul kalim. Ungkapan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang padat. Kalau kita tengok ulama-ulama, hatta Nabi sendiri ini menunjukkan satu sikap yang mana ditiru oleh para ulama. Kita tengok tak? Contohnya Nabi sendiri, Nabi kurang bercakap. Nabi tak banyak bercakap. Nabi kurang bercakap dan Nabi tak suka banyak bercakap. Boleh kita kata Nabi bergurau. Jangan ingat Nabi tak bergurau, bila kata Nabi bergurau. Nabi dengar kisah-kisah yang dicerita oleh para sahabat. Bahkan di antara rutin Nabi SAW ialah mentafsir mimpi selepas daripada subuh. Nabi dengar mimpi-mimpi para sahabat dan Nabi mengajarkan mereka lagu mana mentafsir mimpi selepas subuh. Dan Nabi juga dengar kisah-kisah para sahabat semasa jahiliah mereka. Kadang-kadang ketawa juga, kadang-kadang suka juga sahabat ni. Nabi tersenyumlah. Baik. Nabi kurang bercakap. Kemudian kita tengok Imam Bukhari, kalau tengok dari riwayat dia pun kurang bercakap. Orang yang kurang cakap. Banyak masa mereka dihabiskan dengan mengkaji ilmu, membaca dan sebagainya. Mengajar tu sama telah lah. Yang tu cara mereka.
Maksudnya kita pun sepatutnya kena kurang bercakap. Tak ada keperluan kita jangan bercakap. Itu yang sepatutnya kita buatlah. Tapi mulut ni payah juga nak tahan tuan-tuan. Kita kira nak sembang tambah time lagu ni dia sembang macam-macam. Dia jadi orang kata seronok nak sembang. Jadi kena jaga-jaga sebab itu benda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ni adalah hadis yang penting. Nabi ni dikurniakan jawami'ul kalam yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab para ulama bila dia dengar hadis dia boleh tahu, dia boleh ada perasaan yang kuat ni hadis ke bukan. Kalau cakap pelik sangat orang tak kata hadis ni, dia kata mesti kena tengok betul-betul ni. Lihat Nabi cakap dia mesti fasih. Dia tak cakap benda yang jadi bunyi jengkel ke, bunyi pelik ke, dia tak cakap. Gaya bahasa yang pelik ke, sebab Nabi ni fasih. Itu kelebihan Nabi SAW. Nabi cakap ni padat sikit dan padat. Jarang nak jumpa hadis Nabi ni berjela-jela. Kebanyakan dia pendek. Hadis ni tak ada kata sampai 2-3 muka surat, jarang nak jumpa. Susah kita nak jumpa hadis yang sangat-sangat panjang. Baik. Ia terdiri daripada kalimah-kalimah yang ringkas tetapi mempunyai pelbagai makna dan faedah yang agung. Ini faedah yang sangat besar. Hingga kita dapati keseluruhan hadis Rasulullah SAW dan hukum hakam syariat sama ada usul maupun furuk termasuk dalam hadis ini. Hadis ni pendek saja tapi termasuk dalam hadis ni furuk dan usul. Kita kena ingat dalam agama kita ni ada usul. Ada benda-benda yang disebut sebagai akal ataupun umbi. Benda tu tak ada perbezaan pendapat. Benda tu perlu kita sepakati. Itu sebab saya secara peribadi saya suka masjid ni tak masuk bab politik. Tahu tak tuan-tuan, kita bersatu kat mana lagi? Kita bersatu pada akidah, kita bersatu pada jamaah, kita bersatu pada ibadat. Mungkin kita ada sedikit perbezaan saja daripada sudut siasi, politik tu saja. Tapi kalau masuk benda tu dalam masjid, dia cerita dalam masjid, hak nak main pun tak jadi main. Hak elok duduk pun dia cabut. Dia tak boleh. Tuan-tuan boleh tengok situasi dalam grup-grup WhatsApp time ni. Ni time ni. Apa akan jadi? Kita kena faham furuk dan usul ni sangat penting. Kita tahu itu dasar agama kita ataupun bukan. Masuk dalam bab apa? Masuk dalam bab dasar agama ataupun bukan. Jadi kalau dasar agama, ya, tak apa. Tapi kalau bukan dasar agama, jangan memperdasarkan furuk. Benda furuk kekal dia sebagai ranting, kekal sebagai ranting. Jangan ranting kita tukar jadi usul. Kita mentashwiskan orang. Mentashwis ni maksud apa? Mengelirukan orang. Jangan bagi mengelirukan orang. Yang ni kena jaga. Tak ada orang tak akan sayang agama dia. Itu pertama kita kena ingat. Cuma dia ada pilihan-pilihan dia. Kalau bab nasihat ni, kalau semua orang Islam ikut, automatik tak akan ada benda yang pelik-pelik terhadap diri kita. Kita lah tahu kita ikhlas tak ikhlas bila kita bagi nasihat pada orang ataupun kita bercakap. Sama ada kita ada kecenderungan pada apa yang kita nak kenen orang nak bagi tahu tu ikhlas atau tak ikhlas, kita tahu. Kadang-kadang banyak orang bercakap tentang kebaikan, pasal apa kebaikan tu tak masuk dalam hati orang. Pasal kita bercakap nak kritik dia, nak kutuk dia, nak kata kat dia. Cuba kita ajak dia betul-betul. Ajak dia betul-betul, bagi dia faham. Iqamatul hujjah atas dia betul-betul. Dan satu lagi, bila orang tak terima, kita dah kata dah, bila kita beza antara furuk dengan usul, maka kita tinggalkan dia. Kalau bab tu furuk. Jangan terlampau istibdad ke orang kalau kita tak ada bukti yang kukuh untuk kata benda tu wajib dan sebagainya. Baik, yang ni benda penting. Nabi kata apa dia? Yang ni benda ni, hadis ni apa dia? Dalam hadis ni ada furuk dan ada usul dalam hadis ni. Baik. Seterusnya, kata pensyarah, bahkan termasuk di bawah makna satu kalimah sahaja yang disebut dalam hadis ini, iaitu kalimah kitabnya. Nasihat ni untuk apa? Untuk Allah. Wali kitabihi, wali rasulihi, wali kitabihi. Bagi apa? Bagi Allah dan wali kitabihi. Daripada kitab Allah Ta'ala lah, daripada Al-Quran ni lah, terdapat semua urusan agama. Yang furuk, yang usul, yang furuk. Kitab tu saja menunjukkan semua. Melingkungi semua perkara dalam agama. Al-Quran, disebut dalam Quran je, ma farratna min syai'in fil kitab. Kami tak mensia-siakan satu perkara pun dalam Quran, semua ada. Sama ada dia ada secara khusus, secara detail, ataupun dia ada secara umum, secara kasar. Semua ada dalam hatta beriman pada Allah, beriman pada Rasul, ijma',
berpegang dengan dalil Al-Quran, berpegang dengan dalil hadis, tak berpegang dengan dalil ijma'. Qiyas pun terdapat juga dalam Quran. Maksudnya asas yang disepakati 4 perkara dalil kepada umat Islam ni ada dalam Al-Quran. Dengan apa? Dengan nasihat kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud dia, kita akan perjelaskan apa maksud dia. Ini disebabkan kitab Allah mengandungi semua urusan agama sama ada usul furu', amalan dan juga i'tiqad. Ini jelas, tak ada siapa nak nafi kita. Ada orang nak nafi? Tak ada. Quran ada semua. Ya, Quran ada semua. Nah, cuma kita perlukan hadis, perlukan qiyas, perlukan ijma' ulama. Dia ada peranan masing-masing. Tapi Al-Quran menjadi dasar. Al-Quran menjadi dasar kepada penerimaan apa? Penerimaan qiyas, penerimaan semua benda yang lain-lain ni. Al-Quran menjadi asas. I'tiqad dalam Quran, semua dalam Quran. Apabila seseorang itu beriman dan beramal dengan kandungan kitab sesuai dengan tuntutannya, yakni selari dengan tuntutannya, maka sesungguhnya dia telah menghimpunkan syariat secara total. Amal Quran selesai. Itu sebab Sayyidina Aisyah kata apa? Kana khuluquhum Quran. Dah. Akhlak Nabi Quran, akhlak para sahabat pun Quran tu akhlak mereka. Nabi ajak kita banyak benda-benda yang kadang basic. Jadi antara benda hadis yang selalu saya ulang-ulang lah time-time ni dia. Wahbib habibaka haunan ma asa an yakuna ghadibakan yawman ma. Kasih orang yang kita kasih patut-patut. Faham elok? Kita sayang orang yang kita sayang. Sama ada dia sebagai pemimpin kita, sebagai kawan kita, sebagai anak kita, sayang kadar yang patut. Jangan kita melampau. Jangan melebihi. Jangan ada orang kata hulu dengan kasih sayang tersebut. Hatta Nabi SAW kita sayang Nabi letakkan pada tempat yang betul. Tak boleh kita angkat Nabi melebihi darjat dan kedudukan manusia. Yang berlaku seperti mana Brailwi angkat Nabi sehingga seolah-olah macam makam Tuhan. Tak boleh. Nabi tetap Nabi dan sebagai manusia. Maksud kasih kepada Nabi ada hak dia sebagai manusia. Lingkungan manusia nak puji macam mana pun tak apa. Tapi jangan melampaui manusia. Sehingga dakwaan Nabi tak ada benda yang Nabi tak tahu. Semua Nabi perkara Nabi tahu. Apa ni? Tak boleh dakwah lagu tu. Nah, Nabi manusia. Dan Nabi dakwah sendiri ada benda Nabi tak tahu. Takkan kita nak lebih dari apa yang diucapkan Nabi SAW. Begitu juga para guru kita, para jiran tetangga kita, isteri kita, ada hak dia. Jangan kita melampaui hak tersebut. Sayang yang melampau. Bila sayang yang melampaui batas, dia akan menyebabkan kerosakan kepada diri kita juga. Esok kita tepuk dahi. Kita akan tepuk dahi. Ini sebab ungkapan yang tidak melampau. Marah orang boleh marah, tapi marah dengan ungkapan yang tidak melampau. Nah, kita kena tahu benda tu dia punya kedudukan dia zanni saja, bukan qat'i, yakin sungguh dia akan jadi elok, jadi baik dan sebagainya. Kena jaga-jaga. Jadi bila kita beramal total syiar dan Quran ni, boleh kata lafaz dia, semua Al-Quran tu dia panggil dia qat'iyatus subut. Maksudnya tak ada sebarang pertikaian. Quran kalau hilang daripada Al-Quran, dan Quran ni semua lembaran Al-Quran ni dimusnahkan oleh manusia, lakatabnahu min sudurina, kata ulama. Sesaya kita akan tulis balik Al-Quran daripada hati-hati orang-orang Islam. Quran ni satu pun tak luput, satu huruf pun tidak luput daripada hati-hati orang Islam. Kalau orang binasakan Quran semua, kita akan tulis Quran tu balik daripada hati-hati hufaz orang-orang Islam. Maksudnya benar, Al-Quran berada dalam hati-hati orang Islam dengan qiraat yang 10 tu semua ada. Yang mutawatir tu semua ada. Sebab imatul qura, kebanyakan mereka bercakap bila ala zahri qalbi. Hafal di atas hati mereka. Mudah dia nak keluarkan benda tu. Bukan satu kepayahan ke atas mereka. Baik, itu sebab kita pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran sebab tu. Baca Al-Quran sebab tu. Cuma makna sebahagian makna Al-Quran dilalah Quran, dan sebahagian makna-makna Al-Quran dia tidaklah qat'iyah. Itu kita kena jaga-jaga juga lah. Baik. Allah Ta'ala telah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan satu pun dalam kitab Al-Quran. Tak ada yang ditinggalkan dalam Al-Quran. Nah, cuma kita kena faham lah, dia diterangkan secara kita panggil secara luas ataupun secara umum, ataupun diterangkan secara detail. Dua perkara itulah. Sama ada secara jelas ataupun tidak jelas. Dan satu lagi, orang mungkin tanya kita, habis cerita tentang sains dan sebagainya tak dicerita dalam Quran. Masya Allah, Quran diturunkan untuk apa? Untuk agama, tentang agama. Bukan tentang sains, bukan tentang pengurusan kehidupan kita secara detail tak. Yang tu Nabi dah ajar kepada kita. Antum a'lamu bidunyakum.
Kita lagi tahu tentang urusan kita. Nak pergi cepat, nak pergi cepat satu tempat nak buat apa? Nak buatlah kereta terbang ke apa ke? Nak buatlah apa kereta api laju dan sebagainya. Kita lebih tahu tentang urusan. Nak tanam pokok durian, nak bagi durian kahwin macam mana? Kita lah tahu. Itu urusan dunia kita. Jadi kena faham, dalam Quran bukan nak cerita semua tu. Quran nak cerita tentang agama dan kehidupan kita. Bukan pengurusan kehidupan kita secara detail. Baik. Kerana itu para ulama berkata, pusingan Islam bergerak di atas paksi hadis ini. Pusingan Islam tergerak di atas paksi hadis ini. Apa maksud dia? Pusingan tu maksud kisaran. Islam berkisar di atas apa? Di atas hadis ni. Maksud di antara perkara yang berkisar dalam Islam ialah hadis ni. Ataupun kita kata sebahagian besar perkara yang berkisar dalam Islam ialah hadis ni. Itu sebab Imam Abi Daud dia sebut 5 hadis. Ulama sebut, dan lepas-lepas kita dah sebut juga tentang apa? Tentang dasar-dasar agama, yang mana hadis-hadis yang agama berkisar dengan perkara tersebut. Jadi sebagian ulama dia sebutlah seperti mana Abi Daud. Imam Abi Daud dia ada sebut. Dia kata pertama hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu hadis yang pertama. Yang maksudnya Islam berkisar tentang perkara tu. Yang kita kata yang utama, perkara yang utama iaitu halal dan haram. Yang kedua apa dia? Niat. Innamal a'malu binniyat. Yang ketiga la darara wala dirara. Tidak ada perkara yang tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi mudarat. Yang keempat dia hadis ni ad-dinu nasihah. Yang kelima hadis kita menjunjung syariat seboleh yang kita mungkin. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku cegah kepada kamu jauhi bersungguh-sungguh. Itu 5 hadis. Baik. Apa maksud agama yang disebutkan dalam hadis? Jadi ulama sebut ad-din maksudnya itu agama. Agama Islam. Maksud dengan agama Islam, nasihat itu agama Islam, maksudnya nasihat itu tiang dan tonggak agama Islam. Jadi agama ni terdiri penasihat. Nasihat ni nak bagi tahu kat tuan-tuan bukan macam mana yang kita faham. Nasihat ni kita panggil kemahuan kita nak menghendaki kebaikan ke atas orang lain. Tu maksud dia. Kita nak kebaikan ke atas diri orang lain. Itu sebab ada hadis yang lain kalau kita tengok yang mungkin nak lebih kurang juga makna dia, tapi dia lebih kepada kita jaga orang saja. Iaitu dia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kita kalau kita tak kasih orang macam kasih diri kita sendiri. Kita tak sempurna iman, kita tak kasih orang macam tak kasih diri kita sendiri. Sayang nak diri kita, sayanglah. Orang lain, orang Islam, kita kena sayang macam kita sayang diri kita lah. Kalau dia lepak, kita bagi dia makan. Kalau susah hati, kita hiburkan hati dia. Tapi ada tak perasaan ni pada kita? Nilai sendirilah tuan-tuan. Masing-masing kita ada apa dah? Kita ada mizan, yakni akal kita dan hati kita. Maka kita timbang. Atau kita sampai seperti mana apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Kemudian an-nasihah. Apa maksud nasihah itu sendiri? Kita boleh sebutlah banyak perkataan kadang-kadang kita sebut, kita pun tak nak faham makna dia. Banyak hadis yang kita baca, mungkinlah sebahagian kita ataupun saya sendiri, kita tak faham maksud dia. Kita dah ingat nasihat ni macam panggil orang, nasihat lebih kurang untuk. Tidak tak keluarlah di kitab lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi, tak keluarlah benda-benda ni semua. Kalau setakat nasihat panggil dia, duduk belakang bonek kita panggil mana nasihat sikit. Hak tu pun nasihat juga. Tapi dia bukan sekadar tu. Dia lebih luas daripada tu. Kadang-kadang kita panggil, kita kata kita nasihat orang, tapi sebenarnya kita apa? Kita sedang kritik orang. Kita sedang kata orang. Kita sedang apa? Sebab orang kata apa? Sedang menyakitkan hati dia. Kita sedang dengan tak sedang. Ini kena jaga-jaga tuan-tuan. Jadi apa maksud nasihat ni? Jadi kata syarih, kata pensyarah, ia merupakan satu kalimah yang menggambarkan tentang perasaan ingin kebaikan untuk dinasihati disebabkan nasihat yang diberikan. Jadi maksudnya satu perkataan, satu gambaran, satu kalimah yang digambarkan tentang perasaan inginkan kebaikan untuk dinasihati disebabkan nasihat yang diberikan. Jadi kita nak bagi nasihat tu nak bagikan kebaikan kepada dia. Bukan semata-mata nak cakap saja ataupun nak kenen dia ataupun nak sakitkan hati dia, tak. Perkataan an-nashu tu apa maksud dia? Pada bahasa bermaksud bersih daripada perkataan yang mencemarkan. Maksud kena ada perkataan yang dipilih adalah perkataan yang sesuai. Sebab apa? Sebab kita tak mau dia sakit hati. Sebab bila kita bagi nasihat ke orang, contoh jangan buat maksiat dan sebagainya,
Tak. Dengan sambil-sambil itu kita duk retuk kepala dia yang kata bukan-bukan. Tak. Tak badangan tua, tak sedar diri ke. Nak bubuh lagu tu kat dia. Sekali lagi bukan jadi nasihat lah, jadi benda lain. Jadi maksud perkataan tu bersih, mudah diterima dan mudah dicerna. Baik, habis. Jadi maksud untuk pada a'immatul muslimin. Saya dia akan jelaskan satu persatu. Nasihat untuk Allah tu apa maksud dia? Adakah Tuhan memerlukan nasihat? Lillah. Nasihat ni untuk Allah. Oh, mana nasihat untuk Allah kalau kita faham kod bahasa Melayu? Nak bagi nasihat ke Allah? Kita nak faham kod mana? Ini akan dijelaskan sekejap ni. Jadi disebut situ pertamanya bagi a'immatul muslim. Apa maksud imam muslim? Imam bagi orang Islam. Dalam hadis tu maksud apa imam tu? Jadi jelas ni iaitu para pemerintah umat Islam. Pemerintah. Kita kena ingat orang ada kuasa, mentaliti dia tak sama macam kita. Orang ada duit, mentaliti dia tak sama dengan orang tak ada duit. Cara fikir berbeza. Orang ada kuasa, cara fikir dia berbeza. Kita fikir lagu lain, dia fikir lagu lain. Benda yang kita boleh faham, mungkin dia tak boleh faham. Dan benda dia boleh faham, sama juga mungkin kita tak boleh faham. Bi'ah kita tu penting juga tuan-tuan. Kita kena ingat, orang cara fikir orang tak sama. Bergantung pada suasana dan sekelilingnya. Ada orang taksub ni membentuk dia pasal apa? Pasal apa taksub ni masuk dalam hati sebagian orang? Pertama, kerana kecilnya kemampuan dia berfikir, qanunul aqli dia kadang-kadang ilmu banyak. Kita jangan ingat, orang ilmu banyak, tapi akal dia kurang nak boleh generate dia. Tak support ilmu dia. Akal tak support ilmu. Ilmu banyak sangat, dia tak boleh generate. Akal tak boleh generate ilmu dia pun jadi juga. Sebab kadang-kadang keluar kata-kata sindiran daripada ulama, ilmu banyak tapi akal tak sebesar dan tak semegah ilmu dia. Kadang-kadang ilmu sikit tapi akal dia Masya Allah sungguh tajam. Yang ni lebih baik daripada yang pertama tuan-tuan. Akal dia tajam, fikiran dia sentiasa berfikir dengan baik, jauh lebih baik daripada ilmu dia yang banyak. Kebanyakan ilmu tuan-tuan kena faham, kita bukan nak ilmu secara teori. Kebanyakan ilmu hari ni dia duduk di tangga teori dalam hidup kita. Sebab kita tak mengamalkan dia. Betul tak? Ini tuan-tuan tanyalah dari tuan-tuan sendiri. Banyak ilmu yang kita mengaji, dia mati dekat tangga teori. Hatta usul fiqh. Banyak orang mengaji usul fiqh sekalipun, dan usul tafsir sekalipun, dia mati dekat tangga teori saja. Dia tak masuk tangga praktikal. Bahkan ilmu ni semua duduk pada zaman sahabat, mereka duduk pada tangga amal. Mereka beramal dengan ilmu tu. Ilmu tu berkisar dalam kehidupan mereka. Jadi kita kena nilai dah kena tambah baik lagi kehidupan kita dengan mengamalkan ilmu. Jadi maksudnya di sini benda imam itu pemerintah. Imam maksudnya pemerintah. Seluruh muslimin. Seluruh muslim maksudnya apa? Seluruh kaum muslimin selain daripada pemerintah. Dia dua sisi yang berbeza. Pemerintah satu, rakyat satu. Kedua-duanya ni perlu dinasihati dan perlukan nasihat. Lagu mana? Bagaimana? Nanti kita tengok lagu mana pengarang kitab ni ataupun pensyarah kitab ni dia bagi penjelasan kepada kita. Baik, pertama kandungan hadis an-nasihat untuk Allah. Bagaimana ketentuan rahimakumullah? Nasihat untuk Allah ni bagaimana? Kita nak faham sebenarnya hadis ni memang kadang-kadang bukan kemampuan kita. Kita bukan saliqah. Orang yang mempunyai kita panggil apa kemahiran bahasa Arab secara natural. Orang Arab dah marah. Dia faham. Itu sebab Abu Jahal dia tak payah ambil kursus bahasa Arab. Sebab dia orang Arab, dia sangat faham kalam Allah. Dia sangat faham kalam Allah. Munasabahlah kalau dia kena kutukan yang teruk sebab dia sangat faham kalam Allah. Itu bahasa ibunda dia tahu sangat. Dan dia faham sangat. Baik, an-nasihat untuk Allah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An-nasihat untuk Allah ialah untuk beriman kepada Allah. Jaga iman kita. Itu pun nasihat. Itu nasihat yang besar tuan-tuan. Jaga iman kita. Iman ni kalau kita kira tak ada siapa berani jamin dia akan kekal bersama kita sampai mati. Ini satu benda yang semua orang takut. Kita tak boleh bagi jaminan. Oh, saya mengajar, saya ni mati dan beriman nanti. Orang dia kata pirah, sembang boleh tak? Bab tu sembang boleh tak? Orang tak akan berani. Tak bagi dakwaan. Banyak ulama ditanya kepada dia, engkau Islam, engkau mukmin? Dia tak jawab, aku Islam lah. Hang tak tahu lagi kan? Dia tak jawab gitu. InsyaAllah. Aku orang Islam. InsyaAllah aku orang Islam. Tak kata macam kita duduk debit dada kadang-kadang. Kita takut sebab kita tak tahu isu-isu.
Ini ketakutan, bukan dia tidak jazam dengan imannya, tak. Dia bukan tidak jazam, tak. Tuan-tuan jangan salah faham. Bukan dia taraddud dengan iman, tak. Ini bukan isu taraddud ataupun was-was dengan iman, tak. Tapi dia takut esok hari kesudahan hidup dia tak tahu. Sebab Nabi sebut jelas, tak. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal kita ni sudah dah kita kena tengok macam mana. Tutup kita, cop kita yang kita dapat dimeterai pada akhir umur kita tu, yang kita akan tengok kedudukan kita macam mana. Wa'iyazbillah. Itu sebab Nabi ajar tu benda, ucapan Nabi dia saling terkait macam mata rantai. Nah, kita tengok di sini kita akan nampak di sana kelebihan dia. Kita tengok di sini kita akan nampak di sana kelebihan dia. Maksud semua hadis ni dia ada makna-makna yang sipi-sipi dekat-dekat yang berkait-kait. Pertama dengan iman. Tak, maksudnya nasihat untuk Allah ni dengan Allah ni maksud beriman dengan Allah. Tak, jaga iman kita. Kemudian apa dia? Beriman kepada Allah dan menolak syirik. Tak, tolak syirik terhadapnya. Sama ada syirik syirik jali ke, sini lebih daripada syirik jali lah. Syirik jelas-jelas mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Murtad ni bukan berlaku zaman kita nah. Zaman sahabat ni berlaku. Mana zaman sahabat berlaku murtad. Murtad ni berlaku. Hatta bukan di kalangan orang biasa-biasa. Kita pergi di Jepun, saya pernah dengar terbaca satu mesej, orang yang murtad ataupun bunuh diri lah. Sebahagian daripada Muslim di Jepun bukan orang biasa-biasa, terdiri daripada profesor, orang ahli akademik dan profesional, bunuh diri. Seolah-olah kata macam mana mereka ni Islam boleh bunuh diri? Ini berlaku. Kena jaga diri kita, menolak syirik terhadapnya, terhadap Allah. Serta tidak mengingkari. Kita bila orang nasihat bagi pada kita kebaikan, bila orang tengok kita ada ciri-ciri yang menakutkan kita dan sebagainya, kita kena terima. Tak kena terima. Kena terima. Dan orang pun kena bagi nasihat kepada kita. Kadang-kadang kita kena dengar cakap orang, kadang-kadang orang kena dengar cakap kita. Tak, bukan semua benda kita nak syarah, bukan semua benda kita nak cakap. Tak. Kadang-kadang kita kena dengar cakap orang. Tak pernah dengar ke kisah? Nabi SAW panggil siapa? Panggil Abu Musa Asy'ari. Nabi suruh baca Quran, Nabi dengar. Bila Abu Musa Asy'ari dipanggil oleh Nabi, suruh baca apa? Suruh baca Quran, dia kata engkau lebih pandai baca Rasulullah. Tapi Nabi nak dengar Quran daripada orang lain. Sikap yang ditunjukkan Nabi SAW. Ada kala kita bercakap, ada kala kita mendengar. Jadi nasihat ni seolah kita mendengar. Dan kadang-kadang dalam nasihat yang sama juga kita bercakap dan kadang-kadang kita mendengar. Serta tidak mengingkari sifat-sifatnya. Jangan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bermati-matian sebagian ulama mempertahankan sifat-sifat Allah Taala yang diijma'. Juga dengan sifatnya dan dengan sifat-sifat kesempurnaan, ketinggian dan kesuciannya daripada segala kekurangan. Begitu juga dengan ikhlas beribadat kepadanya. Itu nasihat. Nasihat dengan Allah. Melakukan ketaatan, menjauhkan maksiat. Kasih dan marah hanya kerana Allah semata-mata. Bukan kerana kepentingan kita, bukan kerana kepentingan jamaah kita dan sebagainya. Kita marah, kita suka dan kita tak suka, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kepentingan keluarga kita ataupun diri kita sendiri, jamaah kita dan sebagainya, bukan. Maka Allah dan Rasul dah saksi pada kemarahan dan kesukaan kita kepada seorang. Itu timbang tara dia. Bukan semata-mata berbeza dengan kita dah. Baik, marah dan sayang juga kerana Allah semata-mata. Memberi wala kepada siapa yang mentaati Allah dan menentang siapa yang mengingkarinya. Bagi yang kata wala, bagi yang kata ketaatan kepada mereka, sekiranya mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mesti. Itu perkara yang mesti kita kena ingat. Itu juga termasuk dalam nasihat. Baik, seterusnya iltizam seorang muslim terhadap semua perkara ini dalam percakapan dan perbuatan. Dalam percakapan kita cakap dan dalam perbuatan. Jangan mati pada cakap, perbuatan tak jadi. Tak, kita takut. Kita takut kita bercakap saja tapi tak sampai kepada perbuatan kita. Jadi dia cakap, nasihat dia cakap dan perbuat. Akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Jadi seseorang itulah orang yang bercakap tentang nasihat tersebut pada diri dia, dunia dan akhirat dia. Kerana sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada sebarang nasihat daripada sesiapa pun. Nasihat ni ada kala dua pihak, ada kala sepihak. Pada diri kita sendiri pun ya nasihat. Kadang-kadang kita kena menasihati diri kita melalui bacaan Al-Quran dan sebagainya. Kita menasihati diri kita. Terkadang mungkin orang lain. Baik, seterusnya. Satu lagi, tajuk yang kedua itu untuk
kitab Allah. Apakah dikatakan nasihat untuk kitab Allah? Iaitu dengan dengan beriman kepada kitab-kitab samawi kesemuanya. Jadi kitab Allah di sini bukan terhenti ataupun hanya terhad kepada Al-Quran, bahkan semua. Semua kitab samawi, termasuklah juga suhuf dan sebagainya. Cuma kita biasa sebut kitab yang 4 lah, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Yang diturunkan oleh Allah, beriman bahawa Al-Quran adalah penutup dan menjadi saksi bagi semua kitab-kitab samawi. Jadi semua kitab-kitab ni akan diberi saksi oleh Al-Quran. Dan Al-Quran ni menceritakan kepada kita tentang kisah umat-umat terdahulu, dan kita akan jadi saksi kepada umat-umat terdahulu. Itu kita boleh tengok dalam Al-Quran. Allah Ta'ala jelaskan. Ia merupakan kalam Allah yang penuh mukjizat. Tak payah cerita lah tuan-tuan, banyak dah Quran ni. Orang baca Quran tak faham, tapi dia sayang, kasih pada Al-Quran. Ada perkataan yang kita nak pergi baca satu muka surat ni, kalau kita tak faham, kita akan baca. Kita tak akan baca perkataan kita tak faham. Ini mukjizat Al-Quran yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala depan mata kita, bahkan berlaku dalam kehidupan kita. Ini benda yang tak perlu dicerita. Banyak cerita tentang perkara tersebut yang berlaku sekitar kehidupan kita. Hatta orang yang tak mempunyai akal yang sihat nak berkomunikasi dengan orang pun tak apa elok komunikasi dia, tapi Al-Quran dia boleh hafal. Bahkan dia sayang Al-Quran dan dia boleh ingat Al-Quran dengan baik. Merupakan kalam Allah Ta'ala yang penuh mukjizat. Dijaga dalam dada dan dalam bentuk tulisan. Semua tulisan dijaga. Nak dapat Quran, nak boleh akses mudah. Hari ni bukan sekat tulisan tuan-tuan, aplikasi pun penuh. Tak larat tengok. Cuma aplikasi tu kena belek jugalah. Saya ikut dia pergi ambil hak Syiah ya, kan demam juga kan. Kita nak jaga Google juga. Google hak Syiah pun kita tibai Google tu kena ada sikit ilmu lah. Bukan kita tak boleh. Saya tak larang tuan-tuan nak Google lah. Tapi Google kena tengok juga. Kalau duk bunyi pelik-pelik tu jangan. Lebih-lebih lagi kita kata government Iran dan sebagainya kena sebut lah. Yang tu jangan duk pergi tempuh lah. Sebab sesat ni tak nanti banyak. Sikit pun jadi. Sikit pun jadi. Apatah lagi melibatkan Al-Quran. Sebab orang Iran baca Quran sedap ni kan. Kori-kori Iran sedap baca Quran. Jangan main-main dengan mereka. Kanak-kanak mereka pun ramai hafal Quran. Tu bukti kata sesat lah. Boleh hafal Quran. Orang sesat banyak hafal Quran. Khawarij hafal Quran. Tapi Quran duduk kat sini ya. Quran duduk kat tembok kan. Dia tak pergi dalam lain. Quran duduk sini ya. Keluar pun tak, telan dah. Quran duduk kat batang tembok dah saja. Tak diamalkan. Akidah pun kita kata kebanyakan mereka bercanggah dengan akidah yang sebenar. Bahkan Allah sendiri telah menjamin daripada berlakunya sebarang bentuk penyelewengan dalam firman-Nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jelaslah Al-Hijj ayat 9. Ini menunjukkan Tuhan bagi penjagaan ke atas Al-Quran. Dan nasihat Muslim untuk kitab Allah. Nasihat Muslim untuk kitab Allah. Apa maksudnya? Itu yang pertama. Membaca dan menghafalnya. Kita kena baca Quran. Hafallah qadar yang kita mampu. Apa yang boleh kita hafal, kita hafal. Membacanya, mentadabburnya. Kerana membaca Al-Quran boleh menghasilkan pengetahuan. Baca, tadabbur, yang itu lebih baik. Itu sebab kurang-kurang kita kena ada jugalah terjemahan Al-Quran. Dan baca. Kalau kita faham, Alhamdulillah. Kalau kita tak faham, kita boleh rujuk. Islam bukan benda yang payah. Mau dengan tak mau saja. Benda lain kita boleh usaha. Begitu juga dengan sedikit pengetahuan kita boleh usaha juga. Menambahkan kebersihan jiwa. Ini perkara yang kita perolehi daripada baca Al-Quran. Keharmonian perasaan. Jadi harmoni, tenang dan juga takwa. Akan bertambah takwa kita. Dengan membaca Al-Quran juga ganjaran dengan kebaikan. Ganjaran dengan kebaikan yang besar akan ditulis pada catatan amalnya dan akan menjadi syafaat untuknya pada hari penantian pada hari akhirat kelak. Ini kita maklumlah dalam hadis-hadis yang lain telah ceritakan. Quran ini dia akan jadi syafiat kepada kita. Imam Muslim meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Ini syafiatlah, pemberi syafaatlah kepada pembacanya. Yang ni baca dengan baiklah tuan-tuan. Baca kena belajar jugalah, bukan baca main bendai ikut suka kita. Kena talaqi lah. Quran ni benda yang kena talaqi. Kena tengok mulut guru kita buat macam mana. Jangan duk ikut mulut kita. Quran baca seorang kita jadi qari. Baca dengan tuku jadi kari. Tak betul. Baca seorang jadi qari. Baca dengan tuku jadi kari. Rupanya tak betul lembak. Dia kena talaqi. Tak rugi. Saya jumpa seorang dia bertahan perdana. 15 tahun, 20 tahun dia mengaji Quran. Sampai tu berdoa depan Kaabah.
Dia kata saya ni lidah memang out ustaz. Dia beritahu kita lah, tapi boleh lah dia baca Quran tu boleh lah. Tapi 20 tahun mengaji dia kata tak apa, yang tu Tuhan bagi pahala. Nah, ada orang semangat mukjizat Quran lah. Dia boleh tertarik hati dengan Quran dengan baca pun lintang bungkang lagu tu. Bukan lintang melerak lah, tak tahu kalau lah kita dengar bunyi pelik sikit lah. Nah, dia boleh mengaji 20 tahun kan. Kita agak-agak boleh kekalkan semangat kita nak mengaji 20 tahun boleh mengaji macam tu. Alhamdulillah Tuhan bagi semangat kat dia, sayang kat Quran boleh mengaji sampai 20 tahun. Hari-hari hidup pergi mengadap begitu. Kalau dan pergi mengadap, yang tu tak apa, Tuhan bagi rezeki pada dia lagu tu. Ta'alim pun tapi sentiasa berada dalam majlis Al-Quran, baca Quran. Jadi baca Quran sesungguhnya ia akan datang pada akhirat jadi syafaat. Adapun menghafal kitab Allah di dada, ia dapat memakmurkan hati dengan cahaya daripada kitab Allah dan memperolehi kemuliaan yang selayaknya dimiliki oleh seorang muslim. Hafal kerana Allah. Hafal kerana Allah. Hafal kitab Allah kerana Allah. Bahkan dipanggil fardu kifayah yang paling afdal. Fardu kifayah yang paling afdal selepas daripada fardu ain, di antaranya disebut oleh ulama ialah hafal Quran. Cuma atas himmah kita. Himmah kita. Kalau himmah kita semangat, maka usia kita mungkin bertambah sikit pun kita hafal juga Quran. Dengan itu dia akan mendapat kemuliaan di kalangan manusia di dunia dan memperolehi kedudukan yang tinggi di akhirat kelak berdasarkan kepada kadar hafalannya terhadap Al-Quran. Tuan-tuan, hufazul Quran kita akan muliakan. Kalau kita tak hafal Quran pun kita akan muliakan. Kalau kita nak minum, kita bagi dia minum dulu. Sebab dalam dada dia ada Al-Quran. Kalau nak jadi imam pun kadang-kadang orang suruh jadi hafiz Quran, jadi imam. Yang tu memang benda kemuliaan yang tak siapa dapat nafikan. Bila kita hafal Quran akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sisi manusia pun Tuhan bagi kemuliaan. Baik, sikit lagi. Qala mu'allif rahimahullah taala, Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Dikatakan kepada pengamal Al-Quran, bacalah dan majulah serta bacalah dengan tertib, yakni sempurna dan teratur sebagaimana kamu pernah membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya martabatmu ialah pada ayat terakhir yang kamu baca. Maksudnya di akhirat itu disuruh baca dan diberikan kemuliaan kepada orang yang baca Quran sehingga dia berhenti baca. Maksud sekali, selagi mana dia membaca Al-Quran, maka selagi itulah Allah Ta'ala mengangkat darjat dia di sisi Allah Ta'ala, sentiasa terangkat dan tinggi. Sehinggalah ayat yang terakhir dia berhenti baca. Ini kelebihan yang Tuhan bagi kepada. Maksudnya hari ini kita panggil qori-qori, kita dengar bacaannya. Di akhirat pun bacaan mereka akan diperdengarkan juga. Akan diperdengarkan juga. Ini Tuhan suruh baca, kemudian naiklah. Naik itu maksudnya dapatlah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana dia membaca sehingga dia berhenti membaca. Baik, kemudian yang B, yang pertama tadi kan, nasihat muslim untuk kitab Allah Taala dipecahkan. Pertama tadi ialah baca Quran. Maksudnya kita nasihat diri kita baca Quran dan kita nasihat orang lain untuk baca Al-Quran. Kalau tengok ada kemampuan, nasihat kepada dia hafal Quran. Sebab orang tak sama, kadang guru-guru ni dia tengok murid ada malakah, ada kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Sebab setiap orang tidak ada kesamaan dan kecenderungan tak sama. Ini peranan sebahagian daripada guru, dia akan tengok, ni sesuai mengaji hadis, ni sesuai mengaji tafsir. Sebab kecenderungan dia dan kemampuan dia mengaji. Maksud ikut nasihat. Kitab Allah, menghafal kitab Allah, baca kitab Allah. Yang itu dikatakan, yang pertama, nasihat muslim untuk kitab Allah itu pertama membaca. Baik, yang kedua, membaca Al-Quran dengan tertil. Ini insya-Allah kita sambung akan pada kuliah yang kita akan datanglah insya-Allah. Maksudnya bentuk nasihat lagi tentang kitab Allah dia. Baca Quran dengan baik. Baca Quran dengan baik. Imam Ghazali disebut kalau orang baca Quran asyik salah baca Quran, kena cegah dia baca Quran. Kena suruh dia mengaji dulu. Baca Quran baris atas baris bawah lintang bungkang dia tiba ikut suka. Kena stop. Ni banyak sangat salah. Tak boleh baca. Jangan benarkan dia buat kesalahan. Kalau sikit-sikit okey lagi. Baik, insya-Allah ini kita sambung pada pengajian yang kita akan datang, iaitu dia membaca Al-Quran dengan tertil. Jadi dinasihatkan supaya kita membaca Al-Quran dengan tertil, termasuk dalam nasihat bagi kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar ini dulu, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan dan kelemahan saya mohon maaf dari tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك فعل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم إنا ضعيفون فقو في رضاك ضعفنا. خذ إلى الخير بنواسنا واجعل الإسلام منتهى رضانا. ونسألك الدرجة العلى من الجنة يا أرحم الراحمين.
اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته